Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami fardukan kepada kamu puasa semoga kamu beroleh takwa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siri tazkirah online yang telah disusun oleh Lajnah Tarbiyah PAS Naik Kedah dengan kerjasama Lajnah Penerangan PAS Negeri untuk kita mengadakan kuliah online ini sepanjang Ramadan, yang kalau tuan-tuan puan-puan ingat, kita mulakan kuliah online ini untuk Ramadan pada tahun lepas apabila suasana PKP berlaku dalam negara kita dan semua kita tak pergi mana, duduk di rumah. Kita melaksanakan kefarduan puasa sama-sama dengan keluarga. Hanya ketua keluarga yang dibenarkan untuk keluar membeli, mendapatkan sumber makanan. Kita beribadah, salat tarawih, kebanyakan kita, boleh kata hampir semua keluarga. Sebab yang dibenarkan hanya jawatan kuasa masjid, beberapa orang, 5-6 orang, untuk mengimarahkan masjid. Tiada majlis buka puasa di masjid, tiada solat tarawih secara ramai-ramai di masjid, tiada kuliah di masjid. Suasana PKP tahun lepas, yang kerana suasana sedemikian, ramai pihak, termasuklah Perhubungan PAS Naik Kedah, Lajnah Tarbiyah dan Lajnah Penerangan, kita telah mengadakan inisiatif untuk mengadakan kuliah secara online. Dan alhamdulillah, pada kali ini, pada tahun ini, insya-Allah esok kita akan menghadapi Ramadan. Kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatikanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, hidupkan kami, beri peluang untuk kami berada dalam bulan Ramadan. Moga-moga hari ini kita berada di penghujung Sya'ban, esok 1 Ramadan. Moga-moga Allah panjangkan usia kita. Dan sekali lagi, inisiatif diambil oleh Perhubungan PAS Naik Kedah. Kita akan mengadakan kuliah secara online ini secara harian, InsyaAllah. Kalau tiada aral yang melintang, pada jam 3:30 petang setiap hari, InsyaAllah di Facebook Perhubungan PAS Naik Kedah, kita akan mengadakan kuliah secara online ini seperti mana yang telah kita laksanakan pada tahun yang lepas. Walaupun keadaan pada tahun ini kembali terbuka, kebenaran dibenarkan oleh pihak
jawatan kuasa ataupun Majlis Agama Islam Negeri untuk mengadakan majlis berbuka puasa di masjid, untuk mengadakan salat tarawih, bertadarus, dan kita juga ambil ada masjid yang mengadakan tazkirah di sepanjang Ramadan ini. Maka kita melihat waktu malam insya-Allah kita pakat-pakat boleh mengimarahkan masjid-masjid, surau-surau kita apabila tahun ini kita diberikan kelonggaran dengan suasana penyakit yang makin menurun. Moga-moga Allah terus berikan kepada kita suasana yang baik, semakin baik untuk COVID ini hilang terus dalam kehidupan seharian kita. Walaupun sedemikian, kuliah secara online saya yakin bukan hanya di peringkat PAH Negeri Kedah, bahkan tokoh-tokoh agamawan di peringkat negeri-negeri mungkin ada kepimpinan yang lain juga melaksanakan kuliah secara online ini. Tapi kita harap tuan-tuan pilihlah saluran yang tuan-tuan sukai. Yang penting kita menjadikan Ramadan ini juga sebagai bulan untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita, di samping kita mendengar tazkirah, peringatan daripada tokoh-tokoh untuk supaya kehidupan kita ini sentiasa dipandu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan tazkirah, dengan kuliah, belajar merupakan perkara yang dituntut, seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajipan kepada orang yang beriman. Jadi bulan Ramadan juga tidak menghalang untuk kita sentiasa menuntut ilmu, kerana ia merupakan suatu kefarduan dalam kehidupan kita, dan kita mengambil sempena bulan Ramadan yang Allah gandakan segala amal saleh kita. Yang sunat Allah gandakan jadi wajib, yang wajib Allah gandakan sehingga 700 kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefarduan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini, menuntut ilmu suatu kefarduan. Kita mengharapkan sepanjang Ramadan kita dapat melaksanakan pelbagai amal saleh, pelbagai kebajikan, pelbagai fardu, perkara sunat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk diberikan rahmat, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya Arab pada zaman itu jahiliah yang menyembah selain daripada Allah, untuk mengubah kepercayaan mereka kepada fitrah, iaitu kembali tunduk dan patuh hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang ketiga, fatrah ketiga juga penting dalam kehidupan Nabi, iaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di sana Nabi akan difardukan pada peristiwa Isra dan Mi'raj dengan semayang 5 waktu sehari semalam. Bukan saja kepada Nabi, juga disyariatkan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Jadi 3 fatrah penting itu ulama sebut ia merupakan 3 tempoh penting perjalanan hidup Nabi, dan sebelum Nabi berhadapan dengan tempoh-tempoh penting itu, Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati Nabi. Jadi kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama menyebut kita digalakkan untuk apa sahaja kita nak berhadapan dengan fatrah penting hidup kita. Fatrah penting hidup kita, kita disunatkan untuk membersihkan diri. Membersihkan diri seperti mana Ustaz sebut tadilah, dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, dengan melaksanakan amal saleh, dengan zikrullah, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan salat taubat dan sebagainya, qiyamul lail dan sebagainya, untuk menyucikan hati kita daripada dosa yang banyak yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita.
apa fatrah penting hidup kita. Kadang-kadang kita nampak yang penting ni hanya beberapa perkara, tapi kalau kita umumnya banyak perkara-perkara penting. Saya ambil contoh bagi anak-anak kita yang baru saja yang habis selesai SPM periksa, SPM, STPM, STAM. Peperiksaan ni merupakan satu yang penting dalam hidup, menentukan perjalanan kehidupan kita selepas daripada tempoh peringkat menengah ke mana hala tuju kita. Kita nak sambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi ia merupakan satu yang penting. Jadi bagi anak-anak kita yang tahun ni nak ambil periksa, jangan dekat nak periksa baru kita nak solat malam, dekat nak periksa baru kita nak qiyamul lail, dekat nak periksa baru kita nak istighfar. Kita latih, bagi ibu bapa kita latih anak-anak kita untuk mereka ini sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bagi tahun-tahun mereka akan menduduki peperiksaan. Yang kedua, sebagai contoh bagi lelaki ataupun perempuan yang nak menempuh alam rumah tangga. Sebab membina rumah tangga tu sesuatu yang nak menentukan hala tuju nak bina keluarga yang bahagia. Baiti jannati. Orang duk sebut rumahku, syurgaku. Tapi berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang kita melihat kes-kes penceraian yang berlaku yang makin tinggi dalam masyarakat kita. Kes-kes penderaan suami terhadap isteri, penderaan suami anak-anak, khususnya COVID baru ni pun kita melihat dengan tekanan perasaan, tekanan mental, boleh menyebabkan sampai penderaan pada ahli keluarga sendiri, yang banyak. Ada juga laporan yang kita dengar penderaan isteri pada suami pun ada. Jangan rasa pelik, tapi benda tu wujud dalam masyarakat kita. Kita nak bina suatu fatrah penting dalam hidup kita, pembinaan keluarga. Apa niat kita, apa tujuan kita kahwin, apa tujuan kita bina keluarga, kemana hala tuju suami isteri nak bawa isteri dia, mana hala tuju ibu bapa nak bawa anak-anak dia. Dia merupakan suatu yang penting dalam kehidupan kita. Dan sebelum daripada kita mendirikan rumah tangga, dinasihatkan kepada bakal suami, bakal isteri untuk bersihkan diri, sucikan hati, niat yang betul untuk kita mendirikan rumah tangga, memohon nasihat, memohon bimbingan, mohon pelajaran, masuk kursus, mengadakan kelas pengajian, ikuti kelas pengajian, pembacaan dan sebagainya, supaya dengan kita bersihkan diri, kita ada ilmu pengetahuan, keluarga yang kita bina mempunyai hala tuju yang jelas, hala tuju yang baik, niat yang baik, membina keluarga untuk kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara ini yang kadang-kadang kita anggap perkara sampingan ataupun kita tak meletakkan sebagai suatu prioriti. Yang kita tengok, contohlah kalau bakal suami, dia tengok siapa isteri dia nak kahwin. Kalau isteri akan tengok siapa bakal suami dia. Kalau ibu bapa, dia nak tengok menantu dia ni nak kerja apa, kan? Dari sudut fizikal, dari sudut material. Tapi kita tak pernah memberikan suatu nasihat untuk pada bakal suami isteri ni, supaya mereka menyucikan hati dan diri mereka daripada dosa-dosa yang mereka lakukan, supaya pembinaan keluarga itu dapat mempunyai hala tuju yang jelas. Dan banyak lagi perkara-perkara penting yang akan kita hadapi, fatrah penting dalam kehidupan kita, termasuklah tempoh-tempoh kita nak masuk Ramadan, ataupun bagi yang nak mengerjakan haji, bukan setakat material, duit perlu cukup, tapi persediaan sebelum kita pergi haji, dari sudut ilmunya, ilmu tentang nak menunaikan haji, tahu rukun haji, syarat dia, wajib dia,
supaya kita melaksanakan perkara itu dalam keadaan sempurna dari sudut fizikal pelaksanaan dan sempurna dari sudut rohani dia, dengan kita membersihkan diri kita sebelum daripada kita melaksanakan ibadah yang besar. Bagi kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, ibadah haji ini seolah-olah kemuncak lah dalam rukun Islam kita yang kelima. Seolah-olah kita menganggap yang merupakan sesuatu yang kemuncak. Kita himpun duit 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru boleh pergi haji. Tapi tiba-tiba bila kita pergi haji, kita melaksanakan sambil lewa. Kita melaksanakan tanpa ada ilmu. Kita melaksanakan semata-mata pi balik, tak bawa kesan apa-apa yang baik pada diri, pada iman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sesuatu yang merugikan. Jadi inilah beberapa poin penting yang ingin Ustaz kongsi kepada kita. Kita nak masuk Ramadan ini, moga-moga kita perbanyakkan penyucian hati, penyucian diri sebelum Ramadan. Walaupun Ramadan itu sendiri sebenarnya madrasah untuk menyuci hati. Ramadan itu sendiri, sebab bagi umat Islam, Ramadan ni medan untuk kita mempelbagai ibadah kita. Ramadan itu sendiri suatu medan, suatu bulan penyucian hati. Tapi di waktu yang sama sebelum Ramadan, kita juga mengambil kesempatan untuk menyucikan hati kita, ambilan daripada perkara sirah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin muslimin muslimat, penonton, rakan-rakan penonton Facebook yang dikasihi sekalian, Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dengan kelebihan yang banyak. Banyak sangat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan hadis Nabi juga, Nabi sebut as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu saum, puasa kata, mana'tuhu asyarabu wasyahawat. Dia ni, hamba kamu, hamba Allah ni menghalang, dengan aku, dengan puasa ni menghalang dia daripada makan minum dan juga syahwat. Fasyaffa'ni, maka aku memberi syafaat kepada dia. Puasa kata. Quran pula kata, mana'tuhu minan naumi pada ni, dengan baca Quran ini telah menghalang dia daripada tidur di malam hari. Halang tidur, jaga malam baca Quran. Maka Quran kata, fasyaffa'ni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis baginda Rasulullah menyebut tentang kelebihan puasa dan juga Al-Quran. Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka kedua-dua, puasa dan Quran ini, kebiasaannya kita umat Islam, bila nak masuk Ramadan ini, kita menjadikan ia suatu ibadah yang kita akan titik beratkan, iaitu puasa di siang hari dan juga di waktu yang sama membaca Al-Quran.
Dan kebiasaan kita bacaan Al-Quran ini kita menjadi kelaziman hanya pada bulan Ramadan. Ini juga satu peringatan untuk diri Ustaz dan juga kepada kita semua. Kebiasaan kita macam tu. Bulan-bulan lain kita menganggap seolah-olah tak berapa penting. Alhamdulillah, di kalangan rakan-rakan kita yang boleh melazimi Al-Quran, tapi berapa ramai lagi kalangan umat Islam yang dia hanya melihat Al-Quran bila tiba waktu Ramadan. Sedangkan Al-Quran ini merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini menjadi wahyu kepada baginda Rasulullah, petunjuk kepada Nabi, dan dengan petunjuk Al-Quran itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan sahabat-sahabat Nabi melaksanakan segala isi kandungan Al-Quran, sehingga kan Madinah pada waktu itu dan umat Islam pada waktu itu menjadi contoh tarikan kepada bukan Islam yang berada di Madinah dan juga bukan Islam yang berada di sekeliling Madinah, sehingga Islam dapat tersebar di zaman baginda Rasulullah dan di zaman sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh dunia, kerana beramal dengan Al-Quran. Dan fokus kita moga-moga Ramadan, kalau kita Ramadan ni kita akan biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, kita harap kita dapat jadikan ia sebagai amalan yang akan berterusan kita amalkan dalam Ramadan dan selepas daripada Ramadan, kerana ia merupakan panduan wahyu daripada Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara-perkara yang kita amat harapkan. Di samping Ramadan pada kali ini, kita nak laksanakan sebaik mungkin. Kita laksanakan pelbagai jenis amal saleh, ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita meletakkan suatu niat, kita meletakkan suatu tekad, kita meletakkan azam untuk bukan sahaja aku laksanakan ibadah ini pada bulan Ramadan, tapi ada perkara yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat kita jadikan ia sebagai rutin harian kita selepas daripada Ramadan. Mungkin ada 2-3 perkara yang akan kekal untuk kita amalkan selepas daripada Ramadan nanti. Antara yang paling penting adalah Al-Quran. Al-Quran, biarlah kita dapat baca. Mungkin Ramadan ni tuan-tuan, perempuan sekalian, kita target nak habis seluruh Al-Quran 30 juzuk, maka kita perlu membaca sehari 1 juzuk. Barulah kita boleh habis 30 hari 30 juzuk Al-Quran. Tapi kalau orang yang dia biasa baca Al-Quran sebelum ini, Al-Quran sentiasa di mulut dia, Al-Quran sentiasa menjadi bacaan harian dia, Al-Quran sentiasa dekat dengan dia, mungkin dia baca sehari sebelum ni 1 muka surat, mai bulan Rejab, bulan Sya'ban dia tingkat kepada separuh juzuk, 10 muka surat. Jadi insya-Allah saya yakin orang yang macam ni dia akan mampu untuk khatam Quran sekali khatam 1 Ramadan, ataupun mungkin dia boleh khatam 2 kali bacaan Quran dalam sekali Ramadan ini. Sebab kita lihat orang yang hafal Quran, orang yang lazim baca Quran ini, tak mustahil untuk dia hafal Quran berulang-ulang kali, khatam Quran berulang kali di bulan Ramadan. Sehingga kan kalau kita baca tentang kalau tak silap Imam Syafi'i radhiyallahu an, di mana kebiasaan Ramadan ataupun bulan-bulan lain khatam Quran sehari. Masuk Ramadan khatam Quran sehari 2 kali khatam. Itu salafus salih yang terdahulu, dan kita yakin benda itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diamalkan. Walaupun zaman kita pada hari ini
Sebab ada beberapa rakan yang hafizul Quran. Ustaz saya belajar dulu ada sahabat yang dia setiap pagi lepas subuh buka tingkap rumah, duduk depan tingkap, kemudian duk ulang hafazan dia. Dalam tempoh sejam setengah dia boleh habis 5 juzuk ulangan bacaan Quran. Kita ada tempoh 24 jam. Orang yang hafal Quran, kita yakin bila Quran sentiasa di mulut, sentiasa dia baca, mudah untuk dia dapat kelancaran menyebut dan mata melihat ayat-ayat Al-Quran untuk dia hafal, untuk dia baca, untuk dia khatam wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi itulah kebiasaan. Kalau kita dah macam tu, insya-Allah. Tapi kalau kita setiap kali Ramadan baru nak buka Quran, baru nak cari Quran, nak baca, sudah pasti saya yakin ia merupakan sesuatu yang sukar. Tapi jangan kita putus asa. Bacalah Ramadan ini walaupun tak khatam lagi, tapi kita teruskan bacaan selepas Ramadan itu, untuk kita terus baca sampai khatam walaupun masuk bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Kemudian kita jangan tinggal Al-Quran mungkin sehari, kita terus baca setengah muka satu muka surat ataupun selai 2 muka surat, sehinggalah Ramadan nanti kita boleh tingkatkan bacaan kita, lidah kita, kelancaran kita dapat kita tingkatkan untuk kita khatam bacaan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan yang memang menjadi suatu azam pada umat Islam hari ini. Bila kita tanya, antara azam dia di samping puasa siang hari Ramadan, iaitu untuk khatam Quran pada bulan Ramadan. Teruskan. Semoga ada yang benda-benda yang kita kekal dapat kita jadikan sebagai amal soleh untuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Perkara yang seterusnya yang juga saya ambil kesempatan kepada kita semua, iaitu tentang memberi makan orang yang berbuka puasa. Ganjaran besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beri makan kepada orang yang berpuasa ini. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Siapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Ini merupakan suatu ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Hari ini alhamdulillah kita melihat masjid-masjid kita, surau-surau kita juga buat majlis berbuka puasa. Dan kita sarankan juga kepada pihak masjid, kepada pihak surau, samping kepada biasa orang yang biasa-biasa dah duk mai dah, biasa-biasa duk mai dah, mungkin kita juga boleh melihat di kalangan ahli qaryah kita yang amat berkeperluan, amat berkeperluan, kita jemput untuk mereka juga hadir dalam majlis buka puasa yang dianjurkan oleh pihak masjid. Kadang-kadang keluarga, ada suami, ada isteri, anak-anak yang ramai, bila tak ada jemputan masjid mungkin rasa segan. Mungkin yang pi tu hanya ayah, ketua keluarga, jadi isteri, anak-anak tinggal di rumah. Jadi boleh pihak masjid mengambil inisiatif untuk kita mengenal pasti kalangan masyarakat kita ini yang suasana hari ini kesan COVID masih lagi ada, kesan faktor ekonomi masih lagi berlaku, ada
pekerjaan dia tak berapa nak menjadi, ada yang meniaga untung banyak pun ada, kita faham, tapi ada yang terkesan. Jadi pihak ahli qaryah yang lebih dekat, datang kuasa, kita jemput, kena pasti keluarga-keluarga ini untuk kita jemput bersama. Mereka hadir dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, sama-sama berbuka puasa di masjid, supaya kita melaksanakan program sebegini. Yang kedua, di samping masjid, kita juga mengharapkan masyarakat kita peka dengan jiran-jiran, dengan jiran-jiran. Tengoklah, kena pasti jiran-jiran kita yang mungkin kita sebut tadi terkesan, kalangan fakir miskin. Sekarang ni budaya itu kita nampak sudah agak hilang dalam masyarakat kita. Budaya kalau dulu di kampung-kampung tukar juadah buka puasa, ibu ni masak kuih ni kan, kuih nak buka puasa, kita Kedah panggil cucuk lah, mungkin cucuk buah Melaka. Yang jiran sebelah dia buat kari pap, kemudian saling bertukar-tukar kan, tukar juadah, kita hantar ke rumah-rumah jiran. Suasana ini nampak makin hilang dalam masyarakat kita. Mungkin kita boleh hidupkan kembali budaya-budaya ini, khususnya kepada jiran-jiran kita yang memerlukan, yang di kalangan fakir, untuk kita membantu mereka bergembira dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, mengambil kelebihan hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ganjaran pahala dia dapat sama dengan orang yang puasa tersebut, tak kurang sedikit pun di samping puasa yang dia buat. Jadi itulah saya rasa sedikit perkongsian pada petang ini. Banyak lagi kelebihan-kelebihan Ramadan yang akan disampaikan oleh tuan-tuan guru, oleh kepimpinan kita dalam siri Tazkirah Ramadan yang kita susun. Kita mula awal, tuan-tuan, mula awal sebagai suatu hebahan kepada masyarakat kita, dan selepas daripada ini banyak lagi kelebihan-kelebihan yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah yang telah pun jadualnya kita susun. Yang terakhir, menyambut kenyataan daripada yang berhormat Datuk Brigadier Jeneral Datuk Najmi bin Ahmad kemarin, Exco Kerajaan Negeri Kedah, Exco Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia, supaya kita, khususnya umat Islam di Kedah dan umat Islam seluruh Malaysia, kita menghormati bulan Ramadan. Kita menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan untuk kita meriahkan dengan amal ibadah. Bulan Ramadan untuk kita menyucikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nak suci diri, kita nak mohon ampun, dan juga kita nak bermunajat, mohon kelebihan ganjaran yang besar yang Allah sediakan kepada orang yang melaksanakan amal soleh dalam bulan Ramadan. Jadi yang disarankan oleh peringatan yang diberikan oleh yang berhormat Datuk kemarin, khususnya dalam sidang media, supaya umat Islam menghormati bulan Ramadan. Kita duduk dengar sebelum ni, bila mai Ramadan ada sahaja golongan yang tak puasa, ataupun yang disebut oleh masyarakat kita masyhur kalimah ni, iaitu golongan yang kita panggil beg plastik hitam. Kita ajak semua untuk kita jadikan Ramadan ini, kita elak benda-benda yang tak elok ini, khususnya kepada peniaga-peniaga, kepada peniaga-peniaga, janganlah kita ambil kesempatan untuk Ramadan ini. Mungkin kita rasa untung 100-200, tapi keberkatan dalam urus kita itu sudah pasti tak ada apabila kita menyediakan kepada orang yang tak puasa.
Jadi kita melihat masyarakat umat Islam dalam negara kita, supaya kita mengelak benda-benda yang macam ni. Kita nak ambil untung sedikit, tapi sebenarnya yang kita rugi adalah keuntungan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dan juga kepada umat Islam yang melaksanakan judi ataupun main judi, kita nak dapat untung sikit, rasa untung, tapi sebenarnya kita menempa kerugian. Kita hanya berharapkan nasib untung, tapi ia bukan pasti akan dapat untung, hanya harap nasib untung di dunia. Tapi yang pasti di hari akhirat kita akan rugi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Jadi kita umat Islam, kita bukan sahaja bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan yang lain, kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah kepada kita untuk melakukan amal soleh dan tinggalkan benda-benda yang mungkar. Allah perintah kita solat, jangan bulan Ramadan puasa tapi solat tak. Ini merupakan perkara yang kita panggil apa, tak sewajarnya dilakukan oleh orang yang beriman. Kita puasa, kita solat, kita baca Quran, kita beramal dengan benda-benda yang soleh, kita bersedekah, memberi makan kepada orang yang buka puasa, memberi makan kepada fakir miskin, menunaikan zakat dan sebagainya. Di samping kita buat baik, kita juga perlu ingat ada perkara-perkara yang dilarang oleh umat Islam yang wajib kita tinggalkan. Judi, arak, berlaku zalim kepada orang, makan riba, makan harta anak yatim, mencuri. Ini merupakan perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan sebagai umat Islam, bukan hanya pada bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan yang lain, sebagai tanda kita tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyahut seruan ataupun ketegasan yang berhormat Esko kemarin, Ustaz mengajak kepada kita semua untuk kita menghormati bulan Ramadan ini, bulan ibadah ini, dengan kita sentiasa mengimarah dengan masjid, dengan amal soleh, dengan perkara-perkara yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita laksanakan. Dan semoga ayat yang kita bacakan di awal tadi, la'allakum tattaqun, semoga kamu beroleh takwa, dan itulah yang kita kehendaki dengan Ramadan, dengan amal soleh, dengan kasih sayang, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi hamba Allah yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah, dekat dengan Allah, dan di hari akhirat nanti kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditempatkan di tempat yang selayaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian perkongsian untuk petang ini, dan kami di peringkat PAS Kawasan Jerai, Pusat Khidmat Wakil Rakyat, Ramadan ni juga kita program-program yang sentiasa kita laksanakan di sepanjang Ramadan, semenjak zaman arwah almarhum Tan Sri Ustaz Aizan jadi adun di sini. Kita buat bubuk kanji percuma dan bubuk lambuk, ataupun orang Kedah kita panggil bubuk kanji percuma, dan kita amalkan terus pada tahun ni. Sepanjang kita hanya buat lebih kurang 27 hari Ramadan ini, kita masak di sini lebih kurang ada 2-3 kawah, 3 kawah insya-Allah, untuk kita berikan pada orang masyarakat setempat. Dan mulai tahun lepas kita edak di kampung secara bergiliang. Jadi hari ini kampung sekian-sekian, 4-5 kampung main ambil, esok 4-5 kampung pula dan sebagainya, sepanjang 30 hari. Dan kita bawa di beberapa program-program untuk kita bagi sumbangan bubuk kanji ini di tempat-tempat yang tertentu. Kita teruskan di samping program bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada anak yatim, pengimarahan masjid dan surau
dan itu juga kita laksanakan sepanjang Ramadan. Dan kalau tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama seoranglah di mana saja yang tuan-tuan sepanjang Ramadan ini, kerana bersedekah Ramadan ini juga merupakan sedekah yang baik. Nabi SAW juga disebut Ramadan ini Nabi banyak bersedekah. Jadi marilah kita jadikan budaya sedekah ini sebagai mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang Ramadan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan dari Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.